Okay, so apa idea of thin film tu? Okay, tadi saya bagi contoh kita ada apa tu? Water bubble. Okay, so water bubble tu dia tu consider as thin film sebab bila dia terkena pada cahaya matahari, so ada reflection of light ray, so kita akan nampak pattern of colour on top of it. Tapi bila dia meletup tak adalah lah kan. Okay, so agak-agak apa lagi contoh thin film yang korang-korang rasa, oh ni kot thin film sebenarnya, ada tak? CD, okay lagi. Okay, Syam kata CD, okay orang lain? Idea of thin film tu sebenarnya, apa dia? Okay, saya bagi clue lah, clue saya adalah coating. Okay, clue saya coating. Okay, Haris kata mentol. Okay, orang lain? Cepat-cepat, kat dalam ni ada 55 orang. So supposedly ada 54. Tolak saya 2, 53. Okay. So ada 53 jawapan. Sepatutnya lah. Okay, cepat yang lain. Saya nak jawab apa ni? Your idea. So apa idea korang berkenaan dengan thin film? Contoh thin film. Okay, contoh thin film yang korang tahu. So clue dia adalah coating. Padahal benda tu korang nampak je hari-hari. Korang pakai hari-hari pun ada. Okey, cepat-cepat, baru ada 2 orang. Semua orang tak boleh type ke? Takutlah tiba-tiba keyboard jam ke? Okey, nampak dekat sini ada seorang kata LCD. Dekat spek tumpahan minyak atas air. Okey, tumpahan minyak atas air ataupun kadang-kadang kalau korang perasan tak, kalau contoh panas, lepas tu daripada jauh korang nampak macam ada air, pernah tak tengok tu? Pernah tak korang tengok macam itu? Apa nama fenomena tu? Siapa tahu? Miraj. Pantulan dalam penuh. Miraj. Okey, selain daripada tu? Apa Iman tapi? Pantulan dalam penuh yang nama dia. Saya lupa. Pantulan dalam penuh itu total internal reflection, bukan. Itu fiber optic. Ni dekat atas jalan, dia macam bila panas sangat kan, atas jalan tu kita nampak dekat hujung tu macam ada air tau. Tapi bila kita datang tu sebenarnya tak ada air pun. Dia nampak macam ada air tapi tak ada air. Okey. Syarul kata Miraj. Okey. Ada nama lain, apa dia? Ada orang tahu? Plastic wrapping, logam maya. Okey. Ada? Tak ada siapa tahu? Tajuk lagu ni, tajuk lagu. Hallucination. Bukan. Fata Morgana. Pernah dengar Fata Morgana? Oh. Lagu nasyid Fata Morgana tu kan? Okey. So fenomena tu ataupun nama lain lah, kita panggil dia sebagai Fata Morgana. Okey. Kat sini saya nampak tadi ada plastic wrapping. Betul lah tu. Okey. Ada tumpahan minyak atas tanah. Betul sebab dia sebenarnya lebih tepat kalau boleh. Bila atas tanah, sebab dia ada air, ada minyak, ada tanah. So ada 3 different refractive index macam tu. So dia ada thin film. Lepas tu dekat specs betul. So sebenarnya spek korang ni dia ada apa? Dia ada coating sebenarnya untuk dia cover korang punya kita kata protection lah. Selain daripada yang jenis gelas yang kadang-kadang yang tu jenis gelas kan, yang ni dia memang ada coating lah kan. LCD apa? LCD apa? TV ke apa seorang? Mentol ada coating. Kalau ada warna lah kot ni. CD reflection grating Syam. Okay. Tapi lah dia ada coating jugalah Okay, ataupun yang paling dekat ialah apa? Korang pakai apa sebenarnya? Korang punya phone. Phone korang akan letak apa kat depan ni?
Skin protector. Protector. Yes, skin protector. So sebenarnya skin protector tu pun adalah apa? Dia thin film. Okay. Sebab dia akan cahaya datang macam ni. Contohnya kan. Okay. Adakah saya lag? Tak. Tak, okay. Contoh Tak. yang hitam ni, nampak ke? Hitam macam kecil sangat kot ni. Okay, contoh ni pen saya, ini adalah light ray. Okay, ni phone saya. Okay, light ray dia akan reflect pada saya punya phone. Okay, tapi phone saya ni dia ada coating. Okay, so dia akan reflect balik lah. Okay, cahaya datang dan dia akan reflect. Tapi dia akan reflect daripada surface yang pertama, which is daripada saya punya protector tu. Okay, so adakah skrin tu akan tembus kepada awak punya skrin? Yes, dia akan tembus juga sebab dia akan refract. Okay, so sebab sekarang ni kita nak tengok lah sama ada awak punya ni yang anti coating ke anti face ke. Okay, selain daripada tu kita ada kat mana? Dekat kereta. Nampak tak orang, kita biasalah kan kalau kereta dia tinted, full tinted hitam macam tu. Okay, so tu pun coating jugalah. 100% hitam, 80% kan. Okay, ada berapa persen yang JPJ benarkan. So tu antara contoh-contoh coating lah ataupun kita panggil dia secara saintifiknya adalah thin film. Tak adalah korang pergi, uncle pergi kedai kereta, uncle tukar ni thin film kereta saya, tak adalah korang cakap macam tu kan. So korang kata nak pasang tinted. Okay. So tak adalah korang kata thin film, tapi tu sebenarnya adalah thin film. Okay, so dalam thin film ni, so kita nak cerita macam mana perubahan wavelength bila dia berubah mengikut medium. Okay, so sama ada dia travel kepada denser medium ataupun dia travel kepada less than medium. Okay, so kita nak tengok fasa perubahan wavelength. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, saya ada dua contoh dekat sini. Okay, so contoh yang pertama adalah dia incident wave. Okay, yang ni kita nampak yang mana biru cair ni adalah incident wave. Okay, incident wave ni dia travel kepada denser medium. Okay, denser medium means you nak travel daripada contohnya kalau air kita tahu, okay, okay, kalau air dia punya refractive index adalah 1.33. Okay, contoh gelas adalah 1.5. Okay, mana lagi denser? Gelas ke air? Ni Gelas. water lah. Okay, gelas. Okay, so let's say contohnya dekat atas cermin mata korang ni ada air sebab hujan terkena dekat cermin mata korang. So ada cahaya. So cahaya tu dia akan lalu dulu dekat air dan baru dia akan travel to korang punya gelas. Okay, so maksudnya in that condition sebenarnya wave reflected wave tu, okay, incident wave korang tu sebenarnya bila dia transmit daripada air ke gelas, maksudnya dia travel ke dense medium, so sebenarnya dia punya transmission wave dia akan berlaku perubahan sebanyak pi. Okay, apa maksud pi ialah, okay, kita tahu one complete cycle adalah sama dengan apa? One complete cycle sama dengan berapa pi? 2 pi. 2 pi. Okay, so bila kita kata dia ada perubahan sebab dia travel to denser medium, so transmitted tu dia akan hilang, dia akan berlaku perubahan sebanyak pi. Okay, so maksudnya dekat sini kalau perasan sepatutnya dia kena start daripada bawah lah kan, betul tak? Yang kat sini, tapi dia tak start lah daripada bawah, dia start daripada atas sebab dia dah ada perubahan sebanyak pi phase change kat sini. So sebab tu dia kata bila you travel kepada, bila light tu dia reflected on denser medium, so wave tu dia akan berlaku phase change sebanyak pi. So phase change adalah sebanyak pi. Okay, boleh. Tapi macam mana kalau dia travel kepada less than medium? Okay, less than medium contohnya macam water bubble tadi tu. Okay, the water bubble itself adalah water. Dalam water bubble ada apa? Ada air. Yes, ada air. Okay, kita tahu air berapa dia punya refractive index? 1. Satu kan? Okay, paling sikit 1. Sebab air ni dia punya speed sama dengan speed of light. So sebab tu refractive index dia adalah 1.
Okay, so ini kita ulang kaji lah. So macam mana kita dapat refractive index, dia adalah speed of light divided by velocity of light in medium. Okay, so sebab tu N kita dapat 1. Okay, so sekarang ni dia travel daripada 1.33 which is the bubble itself, and then dia pergi ke air. Okay, means dia travel kepada less than medium. So what happen? Dia tak ada perubahan. Okay, so maksudnya phase change dia akan ada kosong. Perubahan phase change dia kosong lah. Maksudnya dia macam ni, kalau kita bagi contoh, saya bagi contoh lain. Okay, kalau awak ada satu tali yang tegang dan awak create a wave. Okay, so susah tak untuk dia nak create a wave? Susah tak untuk dia berubah? Sebab dia dah fix lah. Susah tak untuk dia berubah? Susah. Sepatutnya susah lah kan. Okay, so maksudnya sebab dia dah fix. So bila korang nak create another wave, so dia agak macam kita kata dia sangat resilient, dia macam kita force benda tu untuk dia berubah. Okay, tapi kalau contoh tali tu dia longgar, maksudnya dia is very loose, then you are easy to move it. So bila ada perubahan, dia boleh accept to the change lah. Okay, so sebab tu kat situ dia tak ada perubahan. Okay, boleh tak? So apa yang korang kena pegang dekat sini adalah bila mana cahaya travel kepada denser medium, so dia akan berlaku pi radian phase change. Tapi kalau dia travel to less than medium, so no phase change. Okay, kenapa saya kena cerita benda ni? Sebab dalam thin film dia akan ada dua keadaan yang berbeza. Okay, kenapa saya kata dia berbeza? Okay, yang pertama, bila dia travel on a denser medium. Okay, selalunya kita punya thin film adalah pada layer yang keberapa? Kalau kita tengok dekat gambar ni, kat mana kita punya layer of thin film? Kedua. Yang kedua. Okay, memang coated kita adalah pada yang kedua. Sama juga kalau contoh korang punya phone, dekat luar ni adalah udara. Lepas tu korang punya screen protector, and then baru korang punya screen. So screen protector korang dia berada pada layer yang kedua. Okay, so kita nak pilih yang mana satu thin film, always be on the second layer. Okay, so dalam bila kita nak buat soalan, kita kena lukis lah, baru kita nampak okay, first layer dia mesti udara, and then dia punya thin film, and then barulah layer yang ketiga. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, so kita ada light ray datang daripada A. Okay, and then the reflect dia dipantul kepada point B, dan point B ni pantul kepada point E. Okay, so ini kita kata dia pantulan. Okay, dia pantul daripada mana? 1 ke 1.5. Okay, means dia travel kepada less than or denser, less than or denser medium, sorry. Denser medium. So daripada B ke E ni, dia ada pi radian phase change, which is kat sini lah. Okay, then cahaya yang pergi dekat B sebenarnya dia bukan setakat pantul, means dia akan ada refraction juga. Okay, so yang daripada refraction ni tadi dia pantul kepada third layer. Okay, so daripada third layer ni dia akan pantul balik keluar, which is dia pantul daripada, kalau tengok daripada 1.5 pantul daripada berapa? 3.5, which is dia pantul daripada denser medium juga. So bila dia travel kepada denser medium means ada juga pi radian phase change lah. Okay, so bila kita tengok kepada phase difference antara E, antara BE, okay, dan nampak ni ABE dan ABCDF, nampak ni ABCDF, ABCDF dan ABE. Okay, ABE. So kat sini yang phase difference dia adalah kosong. Okay, so bila phase difference dia kosong, kita dapat path difference dia equal to 2NT. Okay, maksud N ni adalah refractive index untuk thin film. Okay, ingat N adalah refractive index for thin film ataupun untuk second layer. Alright. And then T ni dia punya apa? Dia punya thick
thickness. M order. Okay, order 1, 2, 3 dan so on lah. So lambda ni kita tahu dia mesti mono. Means satu kali je lah. Okay, so dekat sini dia ada dua keadaan. Sebab kita tahu interference dia akan jadi dua, sama ada konstruktif ataupun disruptif. So dalam thin film macam mana kita nak bezakan dia konstruktif dan disruptif. So untuk disruptif dia ada perubahan sebanyak separuh lambda. So kalau soalan tu kata what will be the minimum thickness. Okay, so ada clue dia ialah minimum thickness that cannot be seen. Okay, so ulang balik semula soalan dia. Okay, so contoh soalan tu dia nak minimum thickness, okay, that cannot be seen. Okay, so pertama sekali korang kena figure out adakah korang nampak ke tak nampak? Okay, adakah korang nampak ke tak nampak thin film tu? Okay, korang nampak ke tak nampak? Nampak. Kalau daripada ayat ni kan, okay, dia suruh cari minimum thickness appear that cannot be seen. Nampak ke tak nampak? Tak nampak. Okay, sekarang ni korang kata dia tak nampak. So bila dia tak nampak, maksudnya adakah dia berlaku konstruktif ataupun disruptif? Destruktif. Yes, okay. So sekarang bila cannot be seen, maksudnya dia akan berlaku disruptif. Disruptif. Okay, so korang kena pilih yang ni lah, disruptif. Dan keyword satu lagi adalah apa? Keyword satu lagi adalah minimum. Okay, so bila dia kata minimum thickness, maksudnya untuk disruptif kita ada M plus half. So minimum means kita punya M mestilah M sama dengan kosong. Okay, dapat tak? Okay, kalau contoh madam, dia nak minimum thickness kan madam, tapi can be seen. Okay, kalau can be seen adalah siapa? Minimum thickness yang awak nampak. So adakah konstruktif ke disruptif? Konstruktif. Konstruktif. Tapi sekarang dia nak minimum. So berapa awak kena letak awak punya M? 1. 1. Betul. Thank you. Boleh tak letak kosong? Kalau awak Tak letak boleh. kosong, tak boleh. Awak takkan dapat thickness dia. Okay. So in order untuk cari minimum thickness konstruktif, so dekat sini M kita mestilah 1. Okay, boleh tak? Okay, tak apa, nanti by korang tengok soalan, so mungkin korang akan dapat idea tu. Okay, alright, so tak apa, yang ni kita dah faham lah. Maksudnya kita dah tahu dah untuk konstruktif dan disruptif dan macam mana phase tu berlaku. Okay, so korang mesti, kalau korang nak jawab soalan, korang mesti lukis layer ni. Layer pertama, layer kedua dan layer yang ketiga. Okay, so tadi saya kata thin film pada layer yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Kedua. Okay, thin film mesti pada layer yang kedua. Okay, ini kalau dia adalah denser medium. Okay, alright. So dia adalah non-reflective coating. Maksudnya dia akan absorb all the cahaya tu. Sebab dia non-reflective. Okay. Okay, so kita tengok pula on a less dense medium. Okay, apa yang kita maksudkan dengan less dense medium? Okay, so cara kita ada phase yang pertama daripada A light ray datang. Okay, kenapa Umi? Tertekan ke? Kena tanya soalan? Tak. Tertekan. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat sini, okay, daripada A dia pergi ke B and then dia pergi ke E. Okay, daripada B ke E tu dia reflect daripada adakah denser ke less than? Daripada 1 ke 1.33. No. 1 ke 1.33. So dia reflect daripada denser medium. So dia ada apa? So dia akan ada Phase change. ada
Ada phase change sebanyak pi. Okey. Tapi baru kita tengok yang second, A pergi ke B, lepas tu dia pergi dekat C, okey. Lepas tu dia pergi dekat D and dia pergi F. Yang reflection daripada D ni, daripada C ni adalah datang daripada 1. Which is daripada mana? Less than medium lah kan, betul tak? Okay, so bila datang daripada less than medium, maksudnya dekat sini dia akan jadi zero phase change. So means untuk less than medium ni, okay, yang ni contohnya bubble Bubble tu dia masuk kategori yang ni lah. Sebab bubble dia adalah udara, air, the bubble itself adalah air dan dia adalah udara. Okay, so dia masuk kategori yang kedua. So dia punya phase change adalah sebanyak pi radian. Means phase path different dia mesti plus half lambda. Okay, dan untuk constructive interference dia terbalik. Okay, kalau tadi yang n plus half dekat destructive kan. Okay, untuk case yang anti-phase lah, yang ni kita panggil dia adalah anti-phase. Okay, yang tadi adalah case in phase. Okay, untuk case anti-phase dia mesti tambah separuh pada constructive. So dia terbalik lah. Yang ni thickness dia M1. Okay, kalau korang perasan sebenarnya water bubble tu kan sekejap korang nampak warna merah, sekejap korang nampak warna kuning, sekejap warna orange kan. Okay, sebenarnya pada different colour tu thickness dia lain. Faham tak? Maksudnya thickness tu menggambarkan wavelength apa yang akan appear on the surface. Maksudnya kalau contoh left side korang nampak merah, so dia adalah thickness yang membolehkan warna merah tu nampak tapi tak nampak warna kuning. Okay, and then on the right side korang nampak hijau tapi korang tak nampak merah. Maksudnya thickness dia adalah thickness hijau yang akan appear hijau, bukan appear merah. Walaupun dia pada satu bubble yang sama, korang nampak dia macam sama je medium thickness dia, sebenarnya tak. Faham tak maksud saya? Faham. Okay, so macam kita boleh relate sebenarnya thickness pada water bubble tu dia refer kepada what kind of wavelength yang dia boleh appear. Sebab wavelength ni kita mestilah wavelength yang visible light yang kita nampak, which is rainbow lah. Okay, daripada merah sampai lah ke violet. Okay, dan saya nak ingatkan jugalah untuk budak tutorial saya selalu ingatkan juga. Okay, perlu ke korang hafal range of wavelength tu? Perlu tak hafal? Maksud saya merah berapa wavelength dia, hijau berapa wavelength dia, biru berapa wavelength dia, perlu hafal tak? Perlu hafal tak? Tak perlu. Dia tak perlu, okay. Dia tak perlu hafal tapi korang kena tahu. Okay, tahu means benda tu adalah dia fakta. So kita kena ambil tahulah berapa wavelength daripada merah sampailah ke violet. So range of spectrum yang visible light tu at least korang tahu kalau dalam soalan tanya okay, guess the colour. So daripada wavelength tu korang boleh agak apa warna yang nampak. Sebab tu saya kata dia adalah fakta, okay. Right, so settle untuk yang thin film lah. Okay, so ni antara contoh okay, yang ini dia ada contoh pada quartet. Okay, yang ini kalau awak tengok dekat sini kan, ni adalah 5% reflection, 4% reflection. Okay, so yang ni ada 91% transmission. Okay, so yang kat sini maksudnya white light ni adalah 100% transmission. So dia reflect 4%. Maksudnya dia transmit tak banyak lah, 91 je. Tapi bila you ada coated, okay, you punya reflection by 0.1. Maksudnya lebih kurang dalam 2% je. So transmission you adalah 98. Okay, so maksudnya dia ada dua jenis lah dekat sini. Sama ada you nak jenis coated yang you nak fully absorb ataupun you nak apa? You nak dia pantul balik. Contoh macam sekarang, kalau contoh kereta lah kan. Okay, tahu apa ni? Bukan apa kata cermin belakang tu. Kalau kita drive kan, kita ada cermin belakang. Okay, macam sekarang ni cermin belakang tu dia ada satu coating
coating tu bila kita drive malam, untuk orang yang drive malam biasanya dia akan silau kan, okay. So bila kita tengok cermin tu, coating tu dia akan absorb cahaya daripada mana? Daripada kereta belakang. So bila korang tengok kepada cermin rear mirror tu, korang tak akan nampak cahaya tu pecah. Faham tak maksud saya? Kiranya korang akan nampak macam kereta tu dia ada lampu tapi dia tak menusuk mata korang lah. Sebab tu dia ada coating tu. So teknologi sekarang lah macam tu. So dia pasang dekat dia punya coating. Okay, boleh tak? Boleh. Okay alright. Okay, gambar yang kedua ni kat mana ni? Gambar apa ni yang kedua? Solar panel. Solar panel, okay. So solar panel kita tahu dia the source of energy, dia nak jadi energy daripada thermal source which is cahaya. So dia tambah anti-reflective coating. So maksudnya dia nak increase berapa? Dia nak increase the the amount of heat absorbed pada dia punya solar panel. So kita kena tambahlah anti-reflective coating. Okay, yang bawah ni gambar gambar kereta. Okay, yang ni dia cerita balik lah pada ketiga-tiga layer ni apa yang berlaku, sama ada in phase or anti phase. Okay, alright, so settle lah untuk thin film. Okay, boleh? So nanti kalau sempat mungkin kita boleh analyse soalan macam mana kita nak classify dia as yang less than ke, more dense ke, constructive ke, destructive ke. Okay, so nanti kita kalau sempat nanti kita tengok lah. Okay, so kita sambung kepada single slit. Okay, single slit ni dia dah bukan interference. Okay, so interference ada dua je case dia. Yang double slit dengan thin film. Okay, when it come to single slit, kenapa dia tak jadi interference? Sebab dia ada satu je source, which is one single source untuk dia form bright and dark fringe. Okay, so maksudnya dekat sini bila dia follow Huygens principle, daripada single source tu dia membentuk new wavelet yang baru dan dia membentuk new wavefront yang baru untuk you produce dark and bright fringe. Okay, so sama juga dark adalah minimum, bright adalah maximum. Okay, cumanya untuk single slit, okay, kalau kita tengok dekat ni graf dia, okay, yang tengah ni, okay, kat sini kita ada single slit, cumanya kita dah classify dia as A lah. Okay, jarak single slit tu berapa. Okay, slit pergi ke screen, kita mesti ada D besar. So kat sini source mestilah wavelength ataupun dia mesti mono, means single light wave. Okay, dan kita mesti ada screen. Okay, dekat screen kita akan nampak dia punya pattern. Okay, beza dengan interference ialah diffraction dia akan dapat iaitu central maximum dan dia ada angle of angle of diffraction dekat situ. Okay, so maksudnya lagi besar angle of diffraction, lagi banyak number of order dia. Okay, so maksudnya untuk first minimum angle of refraction dia sangat kecil lah. Okay, so dia bergantung kepada angle. Sebab dia bukan macam interference. It means macam double slit you ada dua source. So dia akan kembang dia overlap kan. Okay. Tapi untuk single slit dia bergantung kepada angle. So angle ni memainkan peranan lah. Okay. So kalau you tengok yang dia paling terang dekat mana? Dia paling terang dekat tengah kan. Okay. So kat sini kita kata central bright. So across number of order, central bright ni punya intensity of light dia akan semakin berkurang. Okay, sebab tu beza dia interference dengan diffraction. Okay, so dekat sini dia akan hasilkan dua jugalah, which is dark dan bright. Okay, so cumanya untuk dark fringe, okay, dia bergantung kepada kita punya angle. Okay, so kita akan guna formula yang inilah untuk dark fringe. Okay, A ni adalah berapa bukaan slit tu, single tu. Okay, sin theta, theta ni adalah angle, maksudnya kalau contoh ini adalah angle yang pertama untuk dihasilkan diffraction grating, so masukkanlah, cumanya dia mesti mode degree, okay, mode degree bukan mode radian. Okay, N ni adalah
N tu adalah number of order. Dan for single slit, kita boleh cari juga, kita kata fringe separation. Okay, fringe separation dia maksudnya, contoh kita nak kata daripada central pergi ke end minimum. Maksudnya contoh ni adalah fifth dark fringe. Okay, so Y dia adalah 5. Okay, dia beza sikit lah dengan double slit. Sebab kalau double slit, kalau fifth dark fringe, Y awak berapa? Y awak akan jadi, kalau double slit, kalau dia kata 5 dark fringe, M awak berapa? 4. Okay, yang double slit, kalau dia kata 5, M dia adalah 4. Okay, tapi kalau single slit, bila dia kata 5, M dia tetap 5. Nampak tak beza dia? Okay, so number of order ni antara benda yang awak kena take note lah. Okay, dan formula ni pun berubah. Sebab kalau kita dalam double slit, Y, M, okay, M lambda D over D ni adalah untuk bright, which is bright ni adalah maksimum. So dia terbalik lah sebenarnya. Okay, so ni untuk minimum. Okay, untuk maksimum, untuk bright kita ada pertambahan by half lambda. So sebenarnya sebab kalau tengok dekat sini, awak punya light source, okay, dia dah jadi ada 4 wavelet dekat sini. Okay, dan awak punya A ni dia dah terbahagi kepada 3. Okay, so bila dia terbahagi kepada 3, maksudnya contoh dia jadi macam ni lah. Okay, maksudnya ini dengan ni dia dah jadi cross, dia dah jadi cancel out. So tinggallah 1 separuh lambda. So dia masih ada pertambahan by half lambda. So that's why equation tu dia masih plus half for both untuk yang nak cari angle dengan untuk nak cari fringe separation. Okay, alright. So untuk single slit, kita boleh determine jarak, kita boleh determine berapa besar, berapa lebar central bright. Okay, so macam mana kita nak determine central bright punya kelebaran? So kita kena consider daripada first minimum. Okay, sebabnya, okay, kalau tengok ini adalah bright. Okay, lepas bright adalah first dark fringe, betul? Okay, so untuk kita cari lebar, maksudnya dia adalah 2 kali Y1. Okay, sebab ini adalah Y1, ini adalah Y1. Okay, so maksudnya daripada sini, width ni adalah 2 kali Y1. Y1 awak adalah M lambda D over A. Okay, which is M awak adalah 1 lah. So that's why awak dapat formula ni. Okay, so macam nak cari angle, angle pun sama jugalah. Okay, so kalau kita tahu dia adalah A sin theta equal to N lambda. Okay, N ke M ke, alright. So kita nak cari angle, so shift sin kan, so sin theta N lambda divided by A, so shift sin N lambda over A, okay, kalikan dengan 2. So barulah awak akan dapat berapa angle untuk kelebaran central bright. Okay, so yang ni untuk width lah. So yang ni sebenarnya yang selalu korang terlepas pandang. Okay, untuk central bright maximum bagi single slit. Okay, boleh? Alright, so saya rasa settle untuk single slit. Okay, yang terakhir kita ada diffraction grating. Okay, diffraction grating usually contohnya kita akan guna pada CD. Awak tahu CD? Pernah tengok tak CD? Okay, CD awak tu sebenarnya, okay, CD awak tu sebenarnya dia ada 2 layer. Okay, yang atas tu adalah dia punya cover je. Okay, so kalau tak ada cover pun tak ada masalah sebenarnya. Yang penting CD adalah pada bahagian bawah dia. Sebab tu CD awak tak boleh bagi dia apa sebenarnya? Tak boleh bagi dia salah. Yeah, betul. Okay, awak tak boleh bagi dia calar. Okay, kenapa? Bila awak bagi dia calar, dia akan kacau pada awak punya diffraction grating. So, bila grating tu dia dah ada, apa kita kata, bila dia dah berubah lah kita kata, so data tu dia akan susah untuk dia nak run. Okay, so CD ni adalah application of
diffraction grating. So sebenarnya pada yang bawah tu grating tu dia ada berapa dia ada thousand of slit which is yang kita tak nampak. So sebab tu bila kita letak dekat cahaya nampak macam ada rainbow kan, betul tak? Nampak tak kalau dia macam awak ada light and then awak letak CD tu facing the light, so awak akan nampak macam ada cahaya. Nanti balik ni awak try lah, lepas ni awak try. Kalau CD cuba tengok. So sebenarnya dia adalah grating. Maksud grating adalah dia adalah multiple of single slit. Okay. So ada banyak slit, single slit tapi banyak. Okay. So macam mana kita nak cari dia punya D, slit separation? So ada banyak kan? Okay. So kita kena tahu by number line per cm. Contohnya dia ada 100 lines per mm. Maksud 100 line per mm. Dalam 1 mm ada 100 line. Yes. Dalam 1 mm sebenarnya dia ada 100 line, maksudnya ada 100 slit. Ni line ni. Ni slit lah kan, betul tak? Kita punya jarak tu kan, kita punya gap tu. Okay. So maksudnya 1 mm awak ada 100 gap. Nampak? Tak nampak. Apatah yang cm ni pun tak nampak, apatah lagi mm. Okay. So in order untuk kita cari D, kita kena guna formula ni which is 1 divided by n. Okay. N ni adalah 100 line per mm. Maksudnya dia adalah 1 per 100 mm negatif 1. Ni matematik. Okay. So kita nak D kita dalam apa? Dalam mm lah. So dia akan jadi 0.01. 1 bagi 100 0.01 lah kan? Mm. Ni kita punya D. Okay. So mesti dapatkan dalam mm lah. Kalau dalam kes ni saya bagi contoh. Saya bagi contoh 500 line per cm. So 1/500 per cm. Okay, so kita dapat 2 kali 10 negatif 4. Okay, kalau kita convert dia kepada meter, cm negatif berapa? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2, negatif 4 dapat negatif 6. Okay, so kalau dalam meter awak punya D ni adalah 2 darab 10 negatif 6 meter. Ni awak punya D Okay, boleh. So untuk grating kena tahu dulu macam mana nak cari dia punya D dia. Alright, slit separation dia. Okay, so untuk diffraction grating dia sama macam single slit. Cuma untuk diffraction grating kita hanya consider bright sahaja. Okay, untuk diffraction grating kita hanya consider bright only. Okay, kita tak nak dark side tu. We have too much dark side in our life. We want to put it aside, so we only focus on the bright side. Okay, macam hidup kita kan. Macam sebenarnya banyak je bright side, tapi kita tak pernah pandang pun yang bright side tu. Kita selalu je fikir yang dark side. Okay, so dah nak puasa ni kita kena fikir we need to put aside our dark side. We need to focus on our bright side. Mana tahu bright side awak tu akan membawa awak kepada kecemerlangan SEM 2 nanti kan. Okay, dapat universiti apa yang awak nak. So kena banyak-banyakkan berdoa. Okay, alright. So ni perbezaan. Okay, so nampak dekat sini Okay, ni light intensity, ni grating dan double slit. Okay, apa yang awak nampak? Ya, boleh bezakan. Dia punya light intensity tu. Light intensity dia kan, okay. Kalau double slit dia equally dibagi sama rata, okay. Tapi kalau grating, kalau nampak dia sebenarnya dia lebih tirus dekat maximum point dia. And then dekat bawah ni dia jadi rendah. Maksudnya graf dia sebenarnya macam ni lah, graf dia. Jadi naik dia ada, turun dia sebab dia kat tengah-tengah ni dia macam terlalu apa kita kata, terlalu sharp macam tu. So dia ada perbezaan lah sebab dia sebenarnya ni dia datang daripada single slit, tapi dia ada banyak, so dia jadilah grating. Okay, so untuk dapatkan maximum number, okay, maximum number kita ada angle. So sin maximum berapa? Angle dia mesti 90. Okay, in order untuk dapatkan maximum number,
So theta mestilah 90 degree, so awak akan dapat berapa N. Okay, selalunya soalan kan dia akan tanya macam ni. Okay, dia akan ada dua soalan. Okay, soalan yang pertama, what will be the maximum order can be produced? Okay, itu soalan pertama. Soalan kedua adalah, what will be the maximum order can be observed on the screen? Okay, dapat tak soalan saya? Okay, soalan saya yang pertama adalah berapa banyak maksimum order yang awak boleh hasilkan. Okay. Yang kedua, berapa banyak maksimum order yang boleh dihasilkan pada skrin, which is pada yang awak nampak. Okay, macam mana kita nak kira tu? Okay, yang pertama tadi. Yang pertama adalah berapa maksimum order yang kita nak. So, kita just buat apa? Ni awak tak nampak ni, awak just nak calculate je. So, awak boleh guna apa? Sekejap, pening lah madam. Pening? Okay, saya tulis kat sini. Okay, so yang pertama, saya nak N maximum order that can be produced. Okay, ni yang pertama. Yang kedua adalah N maximum that can be observed on the screen. Okay, saya dua dekat sini. Okay, nampak soalan dia? Okay, so untuk yang pertama ni, macam mana kita nak cari N maksimum dia? Yang dia boleh hasilkan. N tu order dia lah, maksudnya order of grating tu. Berbanyak awak akan nampak dot of bright fringe. Macam tu. Okay, so yang pertama macam mana kita nak settlekan? Hello, ada tak ni? Pening dah? Dah tak lekuk lah madam. Dah jam dah? Dah jam. Dah jam dah? Okay, kalau dia tanya awak nak maximum number that can be produced, maksudnya awak punya angle adalah 90 degree. So you can just use this formula. Terus je guna formula ni. Sebab dia nak cari berapa banyak yang awak boleh hasilkan. Okay. Tapi kalau dia tanya berapa banyak yang awak boleh nampak on the screen. Okay, so adakah sama step dia? So awak nampak on the screen. Adakah sama? Sama. Sebab bila awak nampak on the screen, awak akan nampak belah mana? Awak akan Bright nampak, fringe. awak akan nampak dia belah kiri dan dia belah kanan, betul? Dia terbahagi kepada dua, betul tak? Betul. Okay, dan number of order tu, awak bukan ambil this side je, awak akan ambil on the right side juga, betul tak? Betul. So, bila awak nak observe on the screen, so sebenarnya awak akan nampak berapa side? Dua set. Dua side. So maksudnya, N maksimum yang awak boleh nampak on the screen adalah bersamaan dengan apa? Dua daripada yang daripada N maksimum yang produce tu. Yes, awak akan nampak dua-dua belah. So N maksimum kali dengan dua. Okay, dah cukup tak? Dah cukup ke belum? Okay. Dan selalunya kalau dia great diffraction, korang akan dapat apa yang tengah tu? Bright Kat center. tengah center, okay. So kalau soalan nak berapa banyak yang kita boleh observe on the screen, sebab dia screen, so awak kena consider two side, positif dan negatif, dan plus one. Plus one ni adalah untuk central bright. Okay, ingat ni soalan biasa tanya. Okay, so dia awak kena betul-betul baca sama ada dia boleh produce ataupun observe on the screen. Harapnya boleh faham lah dah hujung-hujung dah ni. Okay, so
Nampak kan? Okay. Dan itu je lah. Cuma yang last kali ni dia nak related sin theta, maksudnya angle dengan 1/d, 1/, grating dengan perubahan lambda. Okay. Bila kita ada proportionality, okay, saya nak pesan sini siap-siap. Okay. Bila kita ada proportionality, contohnya soalan tu tanya, okay, macam mana kita nak increase fringe separation, contohnya lah kan. Okay, so jawapan korang adalah increase the wavelength. Okay, adakah betul increase the wavelength? Boleh tak korang increase the wavelength? Nak increase D. Boleh increase wavelength tak? Boleh? Contoh, boleh. Okay, contohnya macam ni, kita ada sin theta, kita nak increase dia punya grating. So korang kata kita increase wavelength medium. Okay, kat sini saya nak betulkan. Okay, dia bukan increase wavelength. Okay, sebab wavelength tu kita tak boleh tambah. Melainkan kita guna warna yang Guna lebih, colour lain. yes, tukar warna lain yang lebih tinggi wavelength dia. Nampak tak perbezaan dia kat situ? Sebab wavelength tu dia bukan yang macam korang kontrol ni, tambah naik ni, kurang, tak boleh. Dia kena tukar warna lain yang lebih tinggi dia punya wavelength. So tu cara untuk korang nak analyze dengan lebih tepat. Kalau contoh dia tanya proportionality yang macam tu lah. Take note, saya tak tulis ni kat dalam nota. Okay, alright. So habis dah. Habis dah topik 7. Okay, so dah boleh settlekan lah korang punya tutorial. Okay, so satu nasihat saya untuk soalan tutorial. Okay, so setiap kali korang nak buat soalan tutorial berkaitan dengan topik 7, perkara pertama sekali korang kena buat adalah kena lukis gambar. Okay, mesti ada gambar tu. Gambar tu means gambar yang ringkas je. Sama ada dia double slit ke, single slit, ada screen, ada center bright, ada number of order berapa. At least dia ada gambaran yang korang tahu, apa maklumat yang missing, apa maklumat yang tak ada. So kalau ada angle, kat mana angle dia, kena lukis. Okay, so saya encourage untuk awak lukis lah. Kalau budak tutorial saya bukan encourage lah, dia orang wajib lah. Okay, untuk yang bukan tutorial saya, which is M1T1, M1T2. So setiap kali nak buat tu, saya sangat galakkan untuk awak lukis. Adakah dapat markah? Tak dapat markah. Tapi in order untuk awak dapat markah, awak kena lukis lah. So that dia akan menambah awak punya kefahaman. Okay, alright.